إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, khutbah Jumaat pada hari ini akan membincangkan satu tajuk yang amat signifikan dalam situasi dan realiti masyarakat Islam pada masa kini, terutamanya di Malaysia yang kita kasihi ini, iaitu coronavirus. Apa yang kita perlu tahu? Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, negara kita telah dijangkiti dengan satu wabak COVID-19 atau dikenali sebagai coronavirus. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, coronavirus ini adalah merupakan satu family virus yang boleh menyebabkan sersema hingga ke penyakit yang lebih teruk lagi seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Menurut Kementerian Kesihatan Dunia iaitu WHO, iaitu satu pertubuhan kesihatan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, telah mengisytiharkan bahawa wabak ini adalah merupakan satu pandemik kerana wabak ini mampu tersebar dengan begitu meluas hingga ke pedalaman. Wabak ini telah wujud pada Disember 2019 di Bandar Wuhan, ibu kota wilayah Hubei, China, dan merupakan satu fenomena yang misteri. Istilah pandemik ini merujuk kepada satu wabak penyakit yang menyerang dalam skop yang lebih besar, tidak terhad kepada satu komuniti atau daerah semata-mata. Bahkan ia akan mampu merebak di seluruh negara benua dan mampu tersebar di seluruh dunia jika dibiarkan ia melarat. WHO telah mengisytiharkan wabak ini adalah pandemik setelah ia merebak di seluruh dunia pada 11 Mac 2020. Setakat 28 Mac 2020 terdapat kira-kira 618,000 kes yang dicatatkan dan 28 kes kematian. Sidang hadirin yang dimuliakan sekalian, bagai siang dan malam, begitulah warna kehidupan manusia. Tidak semua manusia menginginkan perkara yang tidak diinginkan. Ada kalanya kita senang gembira, ada kalanya kita bersedih, ada kalanya kita sihat, ada kalanya kita sakit. Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji hamba-Nya dengan dua hal, iaitu perkara yang menyenangkan dan perkara yang menyedihkan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wa khairil fitnatan wa ilaina turja'un. Maksudnya, tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan dua hal itu, perkara keburukan dan kebaikan, sebagai satu cubaan yang sebenar-benarnya, dan dari kamilah kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sesiapa pun mengakui meskipun nikmat sihat ini adalah merupakan nikmat yang paling agung, bahkan ia merupakan satu nikmat yang paling agung yang paling penting demi kemaslahatan di dunia, sebagaimana nikmat Islam adalah merupakan nikmat yang paling penting di dunia dan di akhirat. Sebagai bukti, manusia sanggup menyerahkan seberapa banyak harta demi kesembuhan, dan tidak ada yang sanggup menjual kesihatannya walaupun dengan imbalan yang sangat tinggi. Namun sayang, agungnya nikmat sihat ini tidak disedari oleh kebanyakan orang, kerana kesedaran dan tinggi nilai sihat ini akan terasa apabila nikmat itu hilang dari genggamannya. Seperti orang buta matanya, dia akan terasa nikmat mata adalah kurniaan yang paling besar.
Namun kesedaran ini tidak hadir dalam fikiran manusia selagi mana nikmat ini masih dimiliki. Sikap ini telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sabda baginda, nikmatani maghbun fihima katsiran minan nas, as-sihhatu wal fawar. Maksudnya, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kebanyakan manusia, iaitu nikmat sihat dan masa lapan. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dirahmati Allah, pepatah Arab ada mengatakan, wiqayatu khairun minal ilaji. Maksudnya mencegah lebih baik daripada mengubati. Kerajaan Malaysia telah menetapkan beberapa perintah bagi rakyat Malaysia daripada mencegah wabak ini. Di antaranya adalah melaksanakan perintah pergerakan kawal gerak PKP ataupun lockdown di kawasan yang tertentu bagi mencegah wabak ini daripada terus menular dan bagi memutuskan rantaian penularan wabak ini. Hal ini kerana wabak ini mampu tersebar melalui sentuhan ataupun sebagainya. Dapatkan bantuan dengan segera sekiranya anda mempunyai gejala ataupun simptom seperti demam, batuk dan sesak nafas. Sukanya member di sini berkongsi langkah-langkah untuk menghindari diri dan keluarga daripada coronavirus. Yang pertama, sentiasa mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Yang kedua, sentiasa menutup hidung dan mulut menggunakan mask. Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan selepas ke tandas, sebelum makan dan sebelum menyediakan makanan. Yang keempat, menutup hidung dan mulut menggunakan tisu ketika bersin. Dan yang terakhir adalah duduk di rumah apabila anda sakit. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, jika kita menjadi masa wabak ini, panjatkanlah rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih sihat. Tanda kita mensyukuri nikmat sihat ini adalah dengan mengakui nikmat yang telah diberikan dan tidak memandang remeh akan nikmat ini. Kita manfaatkan tubuh badan yang sihat ini dengan melaksanakan perintahnya dan melakukan perkara yang bermanfaat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan khutbah yang telah disampaikan, bolehlah dibuat kesimpulan, setiap daripada kita mestilah mematuhi perintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bagi mencegah wabak ini daripada terus menular. Sudah jelas sekali bahawa bahayanya wabak ini dan cara pencegahannya. Jadi sama-sama kita mencegah wabak ini daripada terus menular. Allahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni limanakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qawli hadza qawla wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Dan Jumaat yang dimuliakan, sebenarnya hari Jumaat yang mulia ini adalah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, kerana Allah dan para malaikat pun sentiasa bersalawat ke atas baginda. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Maksudnya sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma hafiz bidawamil auni wal hadaya wat taufiq was sihhati was salam minka ya karim. Maulana wasiqa billah sultan mizan zainal abidin ibnu marhum sultan Muhammad muktafi bil lahsyah wa anzil rahmati ala wa ala sultan nur az-zahirah sultan Terengganu darul iman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ويا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.